Kena regu dia tak boleh tahan. Lepas. Macam mana? Tapi yang kita sama orang tak regu habis lepas. Dalam satu buku saya baca tahun 80-an dululah. Dia bagi tahu dia seolah seperti kuda, 200 batu dia boleh bau dia punya sahabat. Nyawa-nyawa yang mengenal ni. Sebab kalau kita proses alam roh, masa dia kata alastu bi rabbikum tu, qalu bala syai'in. Dia setelah terpancar nur-nur yang hebat tu, malas nak sebut lah. Yang dari depan tu dia telah makrifat. Dia akan duduk dalam bangsa Hindu pun, mak pak dia Hindu pun, dia akan keluar sampai cari jalan mengenal Allah. Kalau yang peluh belakang tu, dia telah berpaling. Bila dia telah berpaling, duduk dalam masjid pun dia tetap tak akan nampak. Dia akan dapat kaedah keagamaan, tapi bukan kaedah ketuhanan. Tuhan itu sendiri dia tak kenal. Macam abang kata tadi lah, saya kata kalau belian duduk dalam selut sekian lama, terbenam dalam selut sekian lama, dia tetap belian. Betul abang cakap apa dia? Tak kena belian kena. Kalau dah belian boleh tak kenal. Dia timbul pun duk kata kaca. Kalau timbul je pun depan mata dia tak kena tak dapat. Buat apa benda Terima ni, kasih abang, terima kasih. benda ni kata tu dah ada dulu. Dah ada dulu. Sekarang baru nak dia itu keluar. Ini saya suka jumpa orang-orang yang berumur lagu abang. Ada orang yang berumur yang tua pada usia saja. Abang kata dari dulu dah ada. Habis Ibrahim, Musa, yang lain-lain semua tu duk bawa apa? Ha? Kita ni ada nafas masuk keluar ni pun kita tahu. Degup jantung kita pun kita tahu apa dia. Ni sekalian alam ni memuji. Puji apa kita tahu. Tu kereta tu bunyi. Di atas sifat zat, sifat asma' af'al. Benda ni bila dia kata, bila orang bertanya pasal roh, jawablah pengetahuan yang sedikit. Sedikit ni yang ada tanya je lah. Yang sedikit ni lah yang meliputi. Sebab dia cakap kalau orang tanya bab tu, kau tu yang tanya, yang cakap apa kau itu urusan aku. Tak ada roh mana nak boleh jalan urusan ni. Tapi urusan aku tu mesti yang tahu. Mesti kita mengetahui macam apa itu. Inilah saya cakap bang, ilmu yang sedikit dia tak mau. Itu sebab saya kata Yahudi mana yang telah seleweng pada sekian-sekian tahun yang membuat mereka ni begitu bangang. Contoh dia pergi mengaji bab-bab sejarah, bab-bab tu, bab-bab ni dalam menentang orang yang nak mengenal Allah. Allah itu berserta sejarah yang lepas sembang. Oh, hadis riwayat ni diriwayatkan oleh orang ni, dirakam oleh orang ni. Itu cerita. Itu saya kata, saya pergi jumpa Dr. Mazhar. Saya kata, you are disqualified untuk cakap pasal Maarifah. Lepas tu dia kata, ambil lah kesempatan duduk ada depan dia. Saya kata, alah, ayah aku dah ajak semua dah. Sebab mengenal Allah. Sebab yang hang mengaji tu aku tak minat. None of my business. Macam abang kata cerita. So ini dia tak faham. Tapi saya terpaksa perform lah. Saya terpaksa cakap lah. Kadang orang main kat saya macam tak sat dia. Saya buku nak bagi kat orang. Dan saat ni ada orang nak ambil lagi. Kata Mamat tu main salam dengan saya. Dia kata makanan saya dia bayang. Saya ambil buku bagi dia. Sebab hang faham ini barang. Ada orang main sepak meja. Ada orang main ludah tepi saya motor ni. Ada rem yang kuat-kuat tepi saya ni nak cari gaduh. Ada main-main dia kata saya bayang dah. Lepas tu saya kata pasal apa? Abang dah bagi banyak kat saya. Tapi abang tak sedar. Abang dah buka barang yang saya tu cari selama ni. Ini terima kasih saya bayang abang yang makan. Tak sat ni. Yang tadi ambil. Abang dah nampak? Saya ambil buku bagi dia. Abang nampak tak? Nampak. Abang tak main lagi kot. Dah. Saya nampak ada motor dah tu. Saya ambil, saya bagi buku tu kat dia. Saya datang, saya keluar jalan dulu. Saya datang oleh. Nampak pula tu? Tinggi kan? Dia baru tinggi. balik kerja tu. Sampai dia duk perhati saya di situ. Tapi dia tak mau main sembang. Saya selalu duduk sini seorang-seorang bang. Tapi di sini telah nampak orang terbuka dan orang sedang. Kalau saya duduk diam, orang kata pasal apa yang pergi maki Dr. Mazhar kata, memang perlulah benda tu. Seorang mufti kot. Macam mana boleh cakap guru mereka macam ni. Saya tanya dia depan-depan.
Pasal kau cakap itu pasal guru aku. Mu tak pernah jumpa guru aku. Cakap, mufti mana boleh cakap. Pasal kata-kata tu jadi fatwa. So, saya kena marah dia sebab orang bagi amanah kot. Negeri Perlis tu bagi amanah hang. Jadilah seorang ahli agama yang berwibawa dari sudut kerohanian dan juga ilmu agama luaran. Tapi apa yang buat? Saya maki ya. Pasal itu hak saya. Adik-beradik saya macam mana? Nothing important more than family. Ayah muka family saya macam mana? Saya terpaksa berkelana seorang-seorang. Kesian tengok dia. Cuba bayang kalau saya jumpa anak Dr. Mazhar. Saya kata bapa, depan-depan budak-budak sekolah lain, dia masih sekolah rendah lagi lah. Saya kata adik-adik semua nak tahu apa-apa dia ni lah iblis. Ni ada orang komen darah saya halal lah apa semua. Anak saya baca macam mana Aminah? Saya kata tak ada apa lah, mereka ni bodoh Aminah. Hanya Dracula je dia cari darah orang. Terpaksa beritahu begitu kat anak kita. So ada pula mamat beritahu. Itulah sebabnya yang kau nak cakap sangat bab makrifah ini di luar-luar. Saya kata ada bezanya rahsia Allah dengan hal Allah. Awak cerita apa yang dijadikan oleh Allah. Kita cerita bab Allah itu sendiri. Itu saya tanya. Saya tak pernah buka bab rububiyah. Rahsia Tuhan itu saya tak pernah buka. Yang pekalut Allah. Disebabkan attitude ampalah ilmu ni nak kenal rahsia. Sedangkan dalam surah Ali Imran ayat 70 dan surah Al-Baqarah ayat 42, janganlah kamu menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahui, dan jangan campur aduk batil dan hak dia abang. So hari ni kita tahu kalau kata orang main soalan fiqh, kita jawab fiqh. Orang main soalan usul, kita jawab usul. Tetapi yang pergi campur aduk, ada benda yang tak boleh sembang. Saya tak tanya rahsia abang. Saya tak pernah. Saya tak korek rahsia abang. Abang tak korek rahsia saya. Kalau rahsia Allah lebih lagi lah. Kalau mereka tanya mengaji ni ada rahsia apa? Tuhan sendiri ada rahsia. Takkan Tok Mufti tak ada rahsia? Ada benda Tok Mufti cerita kau. Tuhan sikit banyak rahsiakan diri dia. Dia bagi pada orang tertentu je. Bukan semua orang yang dapat. Allah, bila saya tanya mata hati ni teritori dia mana, melihat apa, melihat alam yang macam mana. Kalau mata kepala ni lihat ni, dia ada jarak dia. Dia ada distance dia. Kena orang yang kabur nak pergi beli cermin mata pula. Kalau yang satu tu tak ada distance. Tembus. Mana mamak ni minta air tuan. Saya bukan nak kata abang kecil manis saya 30. Tapi alhamdulillah saya boleh baca lagi jauh-jauh dan masih dalam pemeliharaan dia. Dari segi syariat lah cakap. So baik dari segi medical atau dari segi keagamaan, sama saja di Malaysia ni. Bila jumpa orang kita cakap, dia kata kecil manis apa sifat dah ni 30 lebih. Wah, jaga apa nanti kena ni, nanti kena stroke, nanti kena ni, nanti kena fall down, tiba-tiba jatuh apa semua. Kata okey lah, kita tunggulah masa tu main. Masa tu tak main boleh fikir apa? Belum masa lagi. Ya, kalau masa aku nak jatuh, aku jatuh lah. Awak kau ingat apa tak mati? Sakit ni ada dua kedudukan. Sakit zahir lain, sakit rohaniah lain, penyakit hati lain. Dalam Quran surah 2 ayat 10 dia sebut pasal penyakit hati. Yang ustaz-ustaz punya ramai banyak penyakit hati ni. Hati. Hampa tak pernah tegur. Aku kena kecil manis hampa duk bimbang. Jadi tak ada apa lah benda ni. Cuma macam abang cakap tadi lah, kalau belian boleh tak kenal. Maka Mereka ada baca, tapi pilihan tu sendiri dia baca, tapi dia tak kenal tu masalahnya, tak kenal. Kalau dia baca sikit dia belian. Ni belian sendiri tak. belian pun ada grade dia pula. Grade nombor 1, nombor 2. Allah Akbar. Tambil. Air suam batu.
itulah kata orang tu. Dia pun tak tahu. Saya kalau kata Dr. Mazhar, Kamili, Nodrus ni, Ustaz-Ustaz Untam saya ni, Rora ni. Kalau betul dia berfikir, satu benda je. Saya cakap kat Dr. Mazhar, depan-depan saya kata. Dia kata saya duduk ada depan dia. Saya kata, hang tak faham, hang tak boleh sembang benda ni. Tak sembang apa hang. Siapa direct? Tak faham, satu benda je. Pergi mengaji, ambil faham. Sampai faham. Kalau awak tetap tak faham juga, berhijrah, cari guru yang boleh bagi awak. Pasal ini barang ada. Kalau kata awak tak boleh faham juga dan awak tak mau, tak payah menentang orang yang faham. Tak mau nak faham dia. Walaupun Yang, dia bukti. yang jadi pengganggu. Pasal apa? Yang jadi pengacau. Pasal apa? Orang tak nak kacau dia pun sebelum ni. Saya tak nak kacau dia. Kita yang bawa jalan ni tak pernah kacau Ustaz lain. Kita tak pernah masuk tanya, Assalamualaikum Tok Imam. Sebelum saya nak jadi makmum ni, boleh Tok Imam huraikan rukun qalbi Tok Imam? Tak boleh kata malu dia. Kita tak macam tu. Sebab wajib tidak boleh tidak. Saya tak. Okey. Pasal Tok Imam tanggungjawab atas saya. So kalau Tok Imam tak tahu, saya keluar lah daripada makmum ni. Selamat Tok Imam. Tak payah tanggung lah saya. Pasal kacau daripada sudut syariat, dari sudut fiqh, dari sudut ada hukum dan rukun. Bila dari sudut makrifah, mana ada hukum dan rukun? Main sembat dia. Ya, sebab apa? Sebab awak mengaji tu mengenal dia awak. Apa ada kena mengenal dengan orang lain? Tak ada. Oh, dia pakai tanpa mengaji tak ada hukum, tak ada hukum. Tak ada. Saya kata, pasal apa nak hukum lah? Kalau tak curi ayam, mana ada hukum curi ayam? You judge me by your standard. You judge me by your knowledge. But then your knowledge is tak sampai benda ni. Macam mana? Apa main sekap jarang. Tak payah semayang, cakap. Sebab mereka tak faham tu apa itu semayang. Tu dia saya dah tahu dia sebab tak kenal belian Itu je lah. Dasar agama tu pun tak kenal. Kalau saya buka kan tak lagi, tak nak lah. Tak payahlah abang, kita sembang lagu ni je. Saya seronok duduk lagu ni bila orang macam abang main. Tapi itulah dia, saya macam contoh dia, saya duduk lagu ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Allah Akbar. Saya minat abang. Allah. Alhamdulillah jumpa. Bertahun bang nak face to face dengan abang kan. Tak jumpa bang. Saya macam Saya ni tempat ahli agama muda. Pasal apa lah nak jumpa jangan cakap saya? macam tu. Habis? Susah nak cakap kalau bab ni nak buka. Ambil kursi duduk. Saya nak pergi bertolak ke Kedah ni. Tak apa, saya bagi ni saya punya WhatsApp. Saya nak bertolak ke ada urusan lah family. Dan nak tolak berhenti macam mana? Hai, nak jumpa. Itu orang cakap rahmat Allah bagi jumpa kan. Bukan senang. Dia nak jumpa, dia bagi. InsyaAllah. Dalam tu WhatsApp ada nak order buku pun boleh dan Jual lagi buku jual. InsyaAllah. Terima kasih lah. Sama-sama. Saya sebab ambil tak baik, ambil kursi lah. Boleh mana? Kejap duduk kejap. Alhamdulillah dapat Duduk mana? Saya duduk. Yalah. Ayah saya pun jalan ni juga. Ayah, Dah pergi arwah dah. Baru semua pakai balik lah. Hak ada barang Awal. ni dia pun balik awal. Aku pun meluat dah duduk kat sini. Berapa umur dia? 60. Nah, muda lagi. Ramai orang cakap macam tu. Saya umur berapa saya umur? Aku rasa 60. Saya dah 66, masuk 66. Round 60 lah. Sekejap, saya scan lah. Sekejap layar apa. Itulah kata orang tu. Benda ni kalau ada dia punya titisan, kita cari. Orang mana dia cari? Ini adalah aliran-aliran sungai, anak-anak sungai yang akan menuju ke lautan. Yalah. Bila dia itu sebab dia cari. Dia cari nak tapak. Dia cari sebab seperti sungai yang turun daripada Bukit Bakau, dia masuk kawasan kampung, sampah apa semua dia jalan sekali, tapi tujuan dia tu nak pergi ke laut. Laut itu adalah segala-galanya bagi dia. Ni saya pergi ada. Jadi Ini ada cikgu ni. Muzakarah dengan arwah. Dia bagi soalan ni.
Soalan ni duk Dia bagi kat awak lah. dia suruh saya cari, saya cakap hai. Dia suruh dia suruh saya cari. Saya cakap macam mana saya nak cari macam ni kan. Nak faham kan. Apa itu fana? Bismillahirrahmanirrahim. Kebanyakan kitab dua sebuti kitab Susah lah. syarih. Soalan orang tak belajar ada soal fana. Fana mana boleh kongsi? Betul? Fana boleh kongsi. Kalau dia duduk dekat dalam maujud, kalau nak kongsi apa? Suatu benda yang ada satu peringkat yang kita tak boleh soal orang. Bila kita soal orang akan jadi confused. Itu sebab kita kena tahu gelanggang pembicaraan tu. Kasyaf tak boleh kongsi. Selagi satu tak boleh tertarik. Sebab kita yang mengaji ni sampai ke satu peringkat yang tak ada saksi. Ada saksi dua. Saksi dan menyaksi. Itu sebab dia sampai satu peringkat nafi isbat tu pun masih lagi terhijab. Sekarang ni kita kena cari nafi isbat dulu. Cari peringkat dulu. Lepas tu lintasi peringkat tu. Bukan duduk tantu. Lintasi. So ini sebab kalau orang tanya hang, cari sesuatu yang untuk fana, untuk itu, untuk ini. Saya kata no, itu suasana. Bila suasana dia tak kekal. Masih ada hang untuk mengadakan suasana fana. Buat apa? Apa daya upaya hang? Cari yang memudahkan hang. Yang dikatakan binasa hang. Hang tak ada selai belum rumah hang. Yang sehari 5 kali dia bagi peringat tu. Hayya 'alas solah la haula wala. Hayya 'alal falah la haula wala. Yang nak cari hak tu. Bukan nak cari nak tunjuk kat orang kita kebai potong tak makan, kita fana. Kalau hang nak macam mana hang tahu hang fana? Okey. Bakar. Macam mana hang tahu hang bakar? Hang tu tak ada daya upaya. So yang fana tu siapa, yang bakar tu mana? Yang dikatakan mauntu qalbi anta mauntu tu siapa? Yang dikatakan nafi isbat tu apa? La ilaha illa Allah, nafi isbat sebabkan ni pecahannya ni kesudahannya ke mana? Banyak lah. Kalau tak ada dua-dua tu kena khusyuk ke mana? Betul? Kita kena cari. Kata orang tu dia punya permulaan dia. Khusyuk ni, Usul dulu. ni berlaku. Nafi isbat ni Tuhan tu macam mana? Khusyuk ni berlaku setelah tak ada hang. Hilangkan diri. Hang tak boleh hilangkan diri. Hilangkan rasa diri lah. Hang tak boleh buat. Macam mana hang nak buat? This is nonsense dari sudut jangan terlihat adanya diri. Saya tak setuju. Dari sudut tasawuf ya. Dari sudut makrifah saya tak setuju. Yang melihat ni siapa? Tubuh tu pula siapa? Apa masalahnya? Kalau ada tubuh tu pun sebab Allah Ta'ala kata dalam surah 7 ayat 7, sesungguhnya kami sekali-kali tidak gaib. Kami nyata. So yang meliputi ni apa? Jadi bila tak kenal, Tak tahu. susah. So kita cari first dulu step dia belajar sifat 20 dulu. Lepas tu mengenal sifat-sifat Allah Ta'ala tu dari sudut tahqiq. Mula tauhid, ambil tahu. Lepas tu tahqiq, pemindahan, basar. Guru kata, kita duk berayan, basar daripada mulut guru tu atau daripada dalam buku tu, kita pindah kepada, oh sini aku ada biji mata. Basirun, penglihatan. Oh sini ada penglihatan. Kaunuhu basiran, pentajalian dia. Tadi tauhid, tahqiq, pentajalian dia. Itu sebab saya cakap tadi, awalnya awak kena cari sifat 20 tu kena belajar. Dia cerita tu tak sifat 20. Tapi dia cerita Tapi bila mereka puak-puak ni dah tolak, entah Yahudi mana, Zionis mana yang ajak mereka, yang main peranan di sebalik universiti ni, sampai apa balik boleh tolak sifat 20 ni macam mana? Apa semayang? Betul itu lah. Tak lu kitab kerukunan pun bertolak macam tu. Tak, tapi kalau nak tolak pun tak apa. Jangan kacau orang yang setuju. Pasal yang tak bertanggungjawab. Itu kata surah 6 ayat 52. Lepas tak mau hadam ayat tu. Kalau lepas hadam, we living in peace. Betul. Lakum dinukum waliyadin.
Ni dengan kes saya dengan Mazhar ni merawit pula dengan Raja-Raja Perlis apa semua. Apa dia kena guna Raja Perlis dengan pegangan tu? Raja Perlis bawah Mazhar ke Mazhar bawah Raja Perlis? Takkan dia kena setuju apa pendapat Mazhar? Betul tu. Pasal apa nak kena setuju pendapat Mazhar? Dia cuma mufti. Hang Raja kot. So saya nak tahu benda ni. Robert, kalau betul-betul nak, okey, proceed. Kita pergi court. Aku nak hang sign surat tu sebab aku ada pengalaman. Statement yang pernah mereka keluarkan dia perubah bila nak ambil action. So statement 5 petition tu bukan aku yang cakap. Kalau Wan Nizam cakap, it's okay, hampa tak faham. So pasal apa hampa kata kami sat? Kalau hampa kata di negeri Perlis, pasal apa benda tu tersebar satu Malaysia? Oh, nak blame internet? No, hampa patut ada. Siapa nak tengok ni, ahli orang Perlis saja. Buat satu, orang lain nak masuk, bagi IC, bagi apa, baru boleh masuk dalam ruang tu. Kalau tidak, hampa sebar fitnah. Betul. Hampa sebar fitnah. Padahal aku tak pernah bagi syarat ceramah di Perlis. Satu, yang hampa sebar tu fitnah. Bukan kata-kata aku. Ada orang telefon dia kata apa, lepas cakap ni seakan-akan ke situ. That's significant. Hang tak boleh menduga-duga, hang tak boleh bersangka-sangka. Inilah surah 6 ayat 116. Penuh dengan sangka. Mereka Dengan mengikuti sangka. yang ramai adalah mereka yang mudah bersangka-sangka malah berdusta. Buat sangka masuk lagi teruk penyakit tu, lagi teruk penyakit kalau bukan Penyakit hati. Ya, betul, penyakit hati. Lepas tu penyakit terkejun dah. lepas tu kesudahan dia apa jadi tau. Jadi gitu lah buat video. Olah balik saya. You fikir yang paling dahsyat dia punya perangai, dia tak habang kat saya, dia rekod. So ni macam ni saya beritahu brother. Saya panggil brother Mai. Saya dah plan kat semua, kita tenang, kita cakap dengan tenang pasal kita rekod ni. Lepas tu kita boleh sebar. Dia mesti main marah-marah dia. Pasal kita dah gasak dia. Kita dah hentam dia. Adik-beradik dia macam mana, yang muka dia macam mana, kita tahu dia mesti main nak marah. So kita tenang. Bila kita share esok, orang tengok kita tenang. It's already programmed. You already set up. Cuba kata kami rakam ni, perbualan kita kami rakam. Sincere. Aku pun boleh tahu punya rakaman. Kalau macam tak Penang boleh pun tak bagi rakam. Mereka boleh rakam. So this is not justice. This is not right. Kalau hampa ambil rakam sebagai evidence apa sebab hampa tak bagi aku rakam. So selama berbelas kali saya nak jumpa ni, saya ni yang jumpa dia di Jabatan Mufti ni, dia expect nak soal jawab. Tu dia bawa ramai-ramai mai. Saya dah abang dia, aku nak main hantar surat, ambil surat. Saya dah cakap dah dengan PA dia. Tetapi mereka set up buat macam ada pertemuan. Macam ada pertemuan. Macam tu Kamili. Dia modify suasana tu, punya jahat dia pun. Bagi orang nampak, oh pertemuan ni apa. Aku main bukan nak soal jawab. Aku main nak settle. Hang tuduh. Hang buat macam-macam kat aku. Aku nak saman hang dalam mahkamah. Sign bagi cop lah. Walau hang kata, alah boleh ambil dalam tu. Ni kertas tu kat tangan hang kot. Kenapa tak boleh cop dan sign? Bagilah apa yang aku nak. Oh, nak suruh aku print pula. Padahal benda tu ada kat tangan hang nak. Dia panik. Dia tak mau bagi. Pasal dia tahu apa yang mereka tuduh tu, mereka tak dapat dalam video yang saya cakap. So, anytime mereka boleh tukar. Atau mereka boleh delete. Saya tak mau yang tu berlaku. Pasal biasa berlaku. So, saya abang, saya nak surat. I have my own reason. Surat yang bawa keluar tu ada kat tangan dia. Masa tu ada. Oh. Dia, apa salah? Tu saya kata nak ambil pen pun berat sangat. I'm sorry if I make you difficult. Ambil, sign, cop, aku balik lah. Dah. That's what I want. Pasal apa yang tak dia buat? Lepas tu orang label lah, tak payah pergi sana, tak payah pergi sana. Hampa tak tahu, aku dah biasa kena game macam ni. So aku tahu apa yang buat. Kalau esok hampa tak boleh kaji lah contoh dia. Hampa kaji, tak ada pun satu yang bercakap dalam tuduhan tu. Dia pun boleh dismiss, boleh change, boleh delete. Boleh pusing balik. Pasal benda tu belum masuk dalam mahkamah.
Tak ada siapa boleh buat. So saya sekarang nak cop. Saya nak hang sign yang hang setuju tuduhan ni. Hang setuju tuduhan ni. Tuduhan ni memang daripada hang dan hang setuju. Bukan daripada editor apa ni, tak ada. Daripada hang. Kalau hang setuju. Itu baru dia kena bertanding tu. Dia tak mau sign. Benda dah kat tangan dia apa. Pandai. Lepas tu dia olah lah buat macam smart-smart. Saya mengetak-ngetak mai. Mengetak saya nak bagi kasut kau hang. Pasal yang tak mau sign. Saya buat tu terang. Saya langgar tu ya. Saya tadi dua. Baik-baik abang, baik. Selamat abang. Maaflah apa sembang.